kutipan. Dia serahkan kutipan je. Agihan pada Majlis Agama Islam Negeri, tapi kutipan saja dia lantik institusi atau dia korporatkan. Contohnya macam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, PPZ, Pusat Pungutan Zakat. Itu nama dia, Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia pungut saja. Agihan, pusat agihan zakat di bawah Baitul Mal, di bawah wilayah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Begitu juga dengan pusat zakat Pahang, pusat zakat Melaka. Dia hanya pusat zakat. Jadi kalau kita nak bayar, kita pergi pusat zakat. Kalau nak minta bantuan, kalau kita pergi pusat zakat, dia tak ada bantuan kat situ. Dia hanya menerima, kuasa dia menerima duit saja. Tapi kita ada sistem. Macam di wilayah persekutuan ni, walaupun pusat pengurusan zakat mengutip zakat, kutipan zakat, tapi kita ada satu sistem wakalah yang kita lantik pembayar zakat ni untuk agihkan zakat juga. Kita ada sistem tu. Sistem wakalah kita panggil. Dan seterusnya peranan dan amil ni amat-amat penting, dan kalau boleh tuan-tuan, saya nak maklum pada tuan-tuan perempuan rahmati Allah Ta'ala, kalau tuan-tuan ada nak urusan dengan pusat zakat, sekarang ni sebelum tuan-tuan pergi pusat zakat, tuan-tuan buka website dulu. Buka website, contoh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, tuan-tuan boleh buka kat situ. Kalau bab agihan, bab bantuan, dia ada situ, ada skim-skim dia banyak. Ada soalan lagi ke lepas ni, Ustaz? Berkenaan dengan skim ke ada ke, ataupun ni soalan terakhir? Soalan tu yang ini rasanya last soalan daripada saya. Mungkin soalan daripada para pendengar kita tak tahu lagi. Okay, Ustaz, teruskan lagi. Tak ada soalan habis. Dia ada sikit lagi, ada berkenaan dengan agihan tadi tu. Di wilayah persekutuan kita ada skim-skim, ada skim untuk OKU pun ada. Saya dah, kalau boleh share kat sini, tak boleh buka juga. Skim-skim tu ada untuk OKU, boleh beli bantuan kenderaan untuk OKU, ada. Bantuan perubatan OKU ada skim tu. Jadi tuan-tuan boleh buka website dulu, tuan-tuan type situ, kalau negeri masing-masing. Kalau kata di wilayah Kuala Lumpur ni, type Baitul Mal, bantuan zakat Baitul Mal, dia akan keluar skim-skim tu. Tuan-tuan boleh download borang kat situ, boleh tengok apa keperluan syarat layak di situ sebelum tuan-tuan pergi ke pusat agihan zakat. Sebab sekarang ni kan zaman yang zaman semuanya maklumat di hujung jari. Tuan-tuan tengok tu dulu, tuan-tuan dah tahu apa yang keperluan. Dan kita ada juga di wilayah Majlis Agama Islam ada Moja, Mobile Jejak Asnaf. Jejak Asnaf, kalau ada masalah boleh masuk ke situ. Jejak Asnaf tu, insya-Allah di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang semakin hari semakin cuba untuk memudahkan urusan agihan ni, sebab kita pun ada lantik pembayar zakat kita untuk agih sendiri. Institusi-institusi pun ada agihan. Kementerian Komunikasi pun saya ada duit wakalah juga. Jadi ada duit wakalah, mana dia kaki tangan Majlis Kementerian Komunikasi itu dibayar zakat, buat potong gaji pada pusat pengurusan zakat. Pusat pengurusan zakat mohon pada Majlis Islam supaya pulangkan balik sebahagian 12.5% tu daripada kutipan tu. Contoh kalau Kementerian Komunikasi bayar 1 juta, 12,125,000 pulangkan balik Kementerian Komunikasi untuk agihkan zakat pada kaki tangan yang perlukan. Boleh terus pada Kementerian Komunikasi boleh mohon. Kementerian Pendidikan pun ada, banyak lagi. Kementerian Pelajaran ada, kalau swasta pun ada. Kita kalau boleh nakkan sistem agihan zakat ni, kutipan agihan zakat ni, terutamanya di wilayah persekutuan ni khususnya, memang sangat cantik. Kita nak tu. Sebab keadaan sekarang ni, ekonomi sekarang ni, kita memang perlu membantu antara satu sama lain. Sangat-sangat perlu. Jangan kata OKU, jangan kata orang yang bukan OKU. Semua orang sekarang ni dalam keadaan yang memerlukan bantuan, dan kita lah sesama umat Islam ni di bawah rukun Islam zakat tu. Allah dah tetapkan sangat cantik dia punya structure, bagaimana yang Allah SWT arahkan pada Rasulullah, khudh min amwalihim sadaqah, ambillah sebahagian pada harta mereka sedekah. Allah SWT arahkan Rasulullah untuk ambil untuk apa? Untuk jadikan satu sistem ni. Sistem yang sangat cantik, dan mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang yadul ulia khairum min yadus sufla, yang Ustaz sebut tadi, tangan yang memberi lebih baik pada tangan terima. Kita jadilah orang yang memberi daripada orang yang terima. Seronok terima ni. Memang seronok, saya seronok terima. Siapa seronok? Oh, dapat dia. Tapi orang yang memberi dia sangat lebih istimewa, lebih special sebenarnya. Kepuasan diri itu ada pada memberi. Wallahu a'lam. Masih Ustaz. Kecil. Buang.
Okey, baik Ustaz. Macam Ustaz kata tadi tu, macam di sekolah pun Kementerian Pendidikan, macam saya di sekolah, Ya. cikgu-cikgu yang potong zakat tu semua potong zakat dalam slip gaji kan. Maksudnya pejabat zakat akan pulangkan balik ke sekolah dan kita akan agihkan kepada pelajar-pelajar yang miskin, pelajar-pelajar yang memerlukan seperti keperluan sekolah ataupun menyediakan program-program yang memberi manfaat kepada semua pelajar. Maksudnya kalau kita bagi what you give, you get back. Maksudnya orang putih lah. Apa yang kamu beri tu, kamu akan dapat semula lah yang dalam tabat zakat ni. Jadi saya syorkan siapa-siapa yang layak memberi zakat, bagilah. Dan kat Malaysia ni memang dah ada dah pejabat zakat, tak ada masalah. Kalau ada sebarang persoalan, boleh terus ke pejabat zakat dan berhubung dengan pegawai-pegawai yang ada dan boleh kira dan sebagainya kan. Baik, macam link yang Ustaz sebutkan tadi ada diberi dalam chat kita tu. Tuan-tuan sidang pendengar dan penonton sekalian boleh melawat link website Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, link Zakat Selangor, sistem pembunuhan agihan Zakat Selangor, skim derma siswa awal IPT Kedah dan sebagainya ada dikongsikan dalam meeting chat kita. Apa-apa persoalan ataupun pertanyaan yang ada dalam benak fikiran tuan-tuan, insya-Allah boleh tuan-tuan semua muka-mukakan soalan untuk kita bagi kepada Ustaz untuk jawab soalan-soalan yang ada di fikiran tuan-tuan. Silakan sekiranya ada soalan daripada para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ni waktu mengemukakan soalan. Sekiranya ada soalan, boleh secara chat ke ataupun secara bersuara pun boleh, tak ada masalah. Ustaz, ada satu soalan dekat chat. Dia tanya zakat pendapatan ni boleh bayar di mana-mana negeri kah? Dia kata bagi zakat pendapatan boleh bayar di mana-mana negeri kah? Itu soalan dia. Baik Ustaz, terima kasih. Zakat pendapatan. Sebaiknya kita ambil bagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, tu'khuzu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kita pergi ambil datang kepada individu tu, di mana individu tu berada, di situ kita agihkan. Itu yang sebaiknya. Mana bayar pada amil yang datang untuk mohon zakat. Contohnya kalau tuan-tuan berada di Kuala Lumpur, bekerja di Kuala Lumpur, eloklah bayarlah kepada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebab kita ada kita punya masjid kita sendiri, kita ada pusat amil kita sendiri, ada jabatan agama kita sendiri, kita ada komuniti kita sendiri dan sebagainya. Sebaik-baiknya adalah yang berhampiran dengan kita dulu, kita santuni dulu, dan tidak salah kalau kita nak bayar tempat lain, tapi bahagian untuk di tempat kita berada ni, tempat kita bekerja ni, untuk harta zakat harta tu di tempat kita bekerja ni adalah bahagian untuk asnaf-asnaf di sini, ataupun untuk amil pun sebagai pada asnaf. Sebab kenapa kita elok pada ni, jelas dia kawasan kita sendiri, kita semayang pun dekat situ, kita apa pun kat situ, kita beramalah pun di kawasan tu. Itu yang sebaiknya. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi tak soalan daripada tuan-tuan? Baik, saya cuba cek tengok. Okey, tidak ada. Macam Ustaz kata tadi, yang sebaik-baiknya adalah tempat kita bekerja tu lah. Okey, tempat kita mencari makan, mencari nafkah tu, tempat tu kita menyampaikan ataupun memberi zakat ataupun berhubung dengan jabatan zakat negeri kita bekerja itu. Baik, macam juga yang sedekah kan. Rasulullah SAW kata, sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada anak saudara mara yang terdekat kepada kita. Maksudnya adik-beradik kita, kan sebelum nak sedekah kat orang lain, tengok dulu adik-beradik kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita, yang mana yang terdekat, itulah yang terbaik untuk kita memberi sedekah. Sebelum kita tengok jauh sana-sana orang yang susah, tapi orang yang dekat-dekat sekeliling kita ni banyak yang susah, dekat situlah yang terbaik kita memberi sedekah.
ataupun zakat kan. Baik. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, di Malaysia ni memang banyak jabatan zakat dan tuan-tuan berilah kepercayaan sepenuhnya kepada jabatan zakat untuk menguruskan zakat kita. Seperti mana di negeri Kedah pun sendiri kita boleh tengok sendiri pejabat zakat ada bagikan contoh kalau masjid keluarkan zakat dan pulangkan balik kepada masjid. Masjid boleh buat program, boleh besarkan untuk keselesaan para jemaah. Maksudnya kita nampak pengurusan zakat daripada lembaga zakat negeri masing-masing, kita boleh nilai dan nampak sendiri. Okay? Jadi maksudnya kita tidak perlu risau dengan pengurusan zakat daripada lembaga zakat negeri masing-masing. InsyaAllah mereka akan amanah bertanggungjawab menguruskan harta benda kita, Ustaz. Baik, Ustaz. Rasanya kita dah di hujung perbincangan. Oh, kita ada lagi soalan. Soalan dia, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Untuk zakat perniagaan ikut kadar haul macam zakat semasa emas juga. Dia kata zakat perniagaan ikut kadar haul macam zakat semasa emas juga kah? Macam mana, Ustaz? Ya. Zakat perniagaan juga dikira daripada awal cukup haul dia berniaga tu setahun tu dalam bulan Qamariyah tu, tengok berapa untung bersih yang ada. Kalau kata tak ada akaun, kita ambil untung bersih lah. Kita mana ni kita tolak kos-kos yang kita dah keluarkan, berapa bersih yang kita dapat daripada hasil perniagaan kita. Contohnya orang berniaga pasar malam dan sebagainya kan. Kalau dia ada akaun, kita mohon pada semua peniaga-peniaga tu kalau boleh ada akaun supaya dia nampak jelas kat situ kan. Dia punya pengiraan pendapatan dia punya bahan mentah dia, bahan apa semua kan. Dia kena campur sekali. Kalau tak ada akaun, kita hanya ambil berapa bersih simpanan hujung tahun tu, berapa baki di tangan dia yang dia ada. Tangan ada duit cash berapa, ada bahan niaga tu berapa, campur dan tolak kos-kos yang lain. Dan dia juga sama juga dengan 85 gram emas, dia punya nisab itu. Iaitu jika lebih kena lebih 21,000, 20,000 kena zakat. Baik. Okey, baik, Ustaz. Terima kasih atas jawapan tadi. Baik, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada lagi persoalan-persoalan, tuan-tuan boleh melayari laman web yang telah dinyatakan tadi atau terus berhubung dengan pejabat zakat yang berdekatan dengan tuan-tuan. InsyaAllah, dan kita nak bagi kuis yang kedua. Okey, kuis yang kedua, jawab macam biasa juga, tulis dalam chat meeting kita, iaitu sebutkan 3 daripada golongan-golongan asnaf yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Sebutkan 3 sahaja golongan asnaf yang disebutkan Al-Fadhil Ustaz tadi. Kita nak 3 lah. Okey, dan jawapan tuan-tuan dan puan-puan akan dinilai oleh para penganjur kita, dan kita akan ikutlah keputusan yang telah dibuat oleh penganjur dan memilih orang siapa yang layak menerima hadiah. Hadiah ada hadiah bentuk wang tunai kalau tak salah saya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita kerana telah panjang lebar bercerita tentang zakat ini, dan saya harap dengan perbincangan kita pada pagi ini dapat memberi sedikit sebanyak kefahaman kepada kita semua tentang zakat dan kedudukan kita, khususnya OKU yang bermain di fikiran kita ni. Kedudukan kita ni sebagai OKU, apa kedudukan kita dalam zakat itu sendiri, dan kita berusaha untuk menjadikan diri kita ni bukan penerima zakat tapi pemberi zakat, insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Ustaz Ahmad Daha atas penerangan ataupun perkongsian daripada Ustaz tadi. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Daha bin Ahmad Zuhdi, penolong pengurus unit dakwah sektor swasta, Majlis Agama Islam, lembaga Pusat Pengurutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz. InsyaAllah
ada masa lagi kita akan berjumpa dan bertemu. Saya memang lebih suka bersemuka daripada sini kan. Tapi macam mana kekangan, dan insya-Allah kita akan bersemuka dan dan berbincang dengan lebih panjang insya-Allah. Baik, terima kasih juga kepada para penganjur kita iaitu Cawangan Komunikasi Perayaan Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, khususnya yang berusaha Dr. Ruziah binti Ghazali, Ketua Cawangan Komunikasi Penghak Upayaan Orang Kurang Upaya. Dan saya dengan ini memohon sejuta maaf, memohon beribu-ribu maaf atas kesalahan ataupun kekhilafan sepanjang saya menjadi memberita pada pagi ini. Biasalah dari segi bahasa ni, saya ni orang Kedah, jadi payah sikit nak sembunyikan perkataan Kedah lah kan, sebab memang tak pernah duduk di Kuala Lumpur kan, payah sikit lah. Jadi harap walaupun Kedah Kuala Lumpur tak lari jauh sangat lah, dia bunyi dia kasar sikit, tapi Alhamdulillah semuanya akan faham dan dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Ustaz Ahmad Daha atas perkongsian. Terima kasih Ustaz. Dan saya bagi ataupun serahkan kembali majlis kita kepada Tuan Pengerusi Majlis, dipersilakan. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, kita berehat sebentar dengan selingan tayangan video. Jadi sama-sama kita saksikan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ustaz Ahmad Daha dan Ustaz Muhammad Razif. Semoga setiap input yang disampaikan memberi manfaat kepada kita dan dapat dikongsikan dengan kenalan yang memerlukan. Jadi, tibalah masa yang dinantikan, iaitu pengumuman pemenang kuis untuk program pada hari ini. Pemenang adalah dimohon untuk memberi nama penuh, nama bank beserta no account bank dan WhatsApp ke nombor 011 6967 5409 atau mesej terus ke FB CKP OKU. Tuan-puan juga boleh PM dengan menggunakan ruangan chat kepada urusia program. Baiklah, untuk pemenang kuis yang pertama, pemenangnya ialah Puan Rafidah Rafizah binti Ahmad. Manakala bagi pemenang kuis yang kedua dimenangi oleh Puan Siti Munawarah. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua pemenang. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya menjemput Dr. Ruziah Ghazali, Ketua Cawangan Komunikasi Penghak Upayaan Orang Kurang Upaya, untuk menyampaikan ucapan penutup. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selamat selesai program kita pada hari ini, yang sebenarnya sangat penting juga kepada kita, terutamanya OKU Islam, OKU Muslim,
Ya, dan yang saya hormati yang bagi Ustaz Ahmad Ahmad Zudi, penuh-penuh ini dakwah sektor swasta, yang bahagia Ustaz Mak Razif Ramli yang guru pendidikan Islam Sekolah Bandar Islam Putrajaya Sungai Petani. Terima kasih kepada mereka kerana sudi bersama kami dengan memberi sumbangan sukarela untuk menyampaikan hikmat pada hari ini ya untuk komuniti OKU. Moga Allah memberikan ganjaran yang sebaiknya untuk mereka. Okay, dan juga saya harap komuniti OKU faham tentang konsep zakat. Kita berharap kita akan menjadi pembayar zakat. Kita berdoa supaya kita menjadi pembayar zakat, bukan penerima bantuan forever and ever, selama-lamanya. Kita tak nak kita asyik tunggu bantuan, tetapi kita nak berusaha untuk kita capai. Dan untuk pengetahuan komuniti OKU sebenarnya sama seperti Ustaz terangkan dah tadi, maksudnya OKU tu tak sebut, tetapi maknanya dalam kategori yang asnaf tu tadi, kita boleh pilih yang mana kita sesuai jika kita perlukan bantuan. Kita perlukan apa-apa kemudahan bantuan yang disediakan oleh pusat zakat sama ada di mana-mana negeri. Dia sama je. Mana-mana negeri dia sama je. Maksudnya kategori asnaf yang mana kita sesuai untuk kita mohon. Dan untuk pengetahuan juga komuniti OKU yang nak bayar zakat, maknanya jangan kita kata kita bayar zakat dah, tak selalu kita susah. Untuk makluman, maknanya kita tak boleh bagi ke ahli keluarga kita, adik-beradik, mak bapak tu bukan kita kata bayar zakat, sebab itu tanggungjawab kita. Tetapi kalau kita bagi dekat ahli keluarga yang jauh ke ataupun yang jiran kita, kita kena tahu tak semestinya mereka itu asnaf zakat. Jadi kalau kita rasa macam kita dah bayar tapi sebenarnya belum bayar, jadi tu wajib tu kena ingat nanti kita berdosa tak bayar zakat. Jadi kita kena faham, sebab tu lebih baik kita pergi kepada institusi yang telah diiktiraf kerana kita takut kita tersilap. Sebab kita ada haul, ada pengiraan, jadi tak semestinya orang miskin atau B40 kita nampak dia macam susah, tetapi dia bukan dalam kategori asnaf. Dia mungkin sesuai pergi minta bantuan JJKM dan dia bukan asnaf zakat. Jadi itu kena clear kepada kita, insya-Allah. Okey, jadi untuk masa saya ambil masa sedikit saja. Jadi di di bulan-bulan raya kan, pilihan raya, so jangan lupa makna kita punya undi sangat bermakna untuk memastikan kita dapat menjadikan Malaysia rakyat Malaysia terutamanya lah. Sebab kita berkeinginan mempunyai jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melempahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami seksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi kita pilih yang boleh membawakan kita mendapat keberkahan daripada Allah SWT, insya-Allah. Dan jangan lupa tanggungjawab tersebut pada 19 hari bulan nanti. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, kepada Pertubuhan Kebangsaan Orang Kedia Malaysia, kepada jawatankuasa, kepada semua warga kerja, pengurusan dan juga warga kerja CKP OKU, terutamanya Puan Amy yang demam hari ini, dia bertugas juga kerana ini kami hanya ada 6 orang, jadi semua kena terlibat untuk memastikan kejayaan keberkesanan program kita berjalan dengan lancar pada hari ini. Dan tak lupa kepada semua peserta-peserta yang join pada hari ini, yang hadir, yang mendengar sama-sama, dan kita akan ada program lagi kemudahan daripada Perbadanan Putrajaya pada 30 November secara online juga. Jadi kita harap kita sama-sama dapat menyumbang kepada negara, menyumbang kepada masyarakat, dan kita berbakti bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu. Sama ada kita tak ada duit, kita ada tenaga, ada masa. Jadi yang penting kita hidup dengan berkah dan kita OKU dapat maju ke depan, maju. Sokongan yang kita dapat, bantuan kita dapat pada asnaf tu bukan untuk kita terus jadi asnaf, tapi untuk bantu kita untuk membina kerjaya kita, membina keluarga kita, membina untuk mendapatkan pendapatan yang lebih lagi, insya-Allah. Jadi segala baik kepada Allah SWT, segala kelemahan datang dari diri sendiri, kami minta maaf. Dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat mengundi. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada Dr. Riah atas ucapan penutup sebentar tadi. Dengan berakhirnya ucapan penutup sebentar tadi, maka berakhirlah program My Cekap Kemudahan Awam Bicara Inklusiviti. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih
kepada penceramah dan moderator dan para peserta pada hari ini, saya ingatkan kepada semua peserta untuk mengisi borang penilaian program yang disediakan di ruangan chat dan komen di Facebook. Saya juga ingin mengajak para hadirin supaya menekan butang like dan follow Facebook CKP OKU untuk anda semua mendapat pelbagai maklumat berkaitan dengan OKU dan program-program OKU. Sebelum bersurai, marilah kita sama-sama merakam beberapa keping gambar sebagai kenangan program pada hari ini. Minta peserta buka gambar untuk kita ambil gambar. Okey, dah ready? 1, 2, 3. Okey, sekali lagi bebas ya. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Saya sudahi program kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.